Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini dapat kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, yang mana satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala berlipat kali ganda. Semua amal ibadah, amal soleh dan amal kebajikan yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Baiklah, video kali ini saya akan berkongsi tentang fidyah dan zakat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan dengan fidyah? Fidyah ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana melakukan sesuatu perkara yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum puasa, haji dan yang berkaitan. Jika ia melibatkan mengenai ibadah puasa, fidyah dikenakan kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan puasa ganti ataupun puasa qada di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang sukarela memberikan, yakni bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, siapakah golongan yang wajib qada puasa dan membayar fidyah? Yang pertama, perempuan hamil yang bimbangkan keselamatan kandungannya. Jika ia berpuasa Ramadan, maka wajib qada dan wajib fidyah. Yang kedua, perempuan hamil yang bimbangkan keselamatan dirinya. Jika berpuasa Ramadan, maka wajib qada. Yang ketiga, perempuan yang menyusukan anak kerana bimbang keselamatan bayinya. Jika berpuasa Ramadan, maka wajib qada. Yang keempat, perempuan yang menyusukan anak kerana bimbangkan keselamatan dirinya jika berpuasa Ramadan, maka wajib qada. Yang kelima, perempuan yang haid yang tidak menggantikan puasanya sehingga masuk Ramadan tahun hadapan, maka dia wajib qada dan wajib fidyah. Yang keenam, orang tua yang sangat uzur dan tidak mampu berpuasa Ramadan, maka wajib fidyah. Yang ketujuh, orang musafir yang berbuka kerana musafirnya, maka wajib qada. Yang ke-8, orang sakit yang tidak mampu berpuasa dan tiada harapan sembuh, wajib fidyah.
Yang kesembilan, orang sakit yang tidak dapat berpuasa namun ada harapan untuk sembuh semula, maka wajib qada. Dan yang ke-10, orang yang ketika hidupnya mampu mengqadakkan puasanya namun tidak sempat untuk menggantikannya sehingga meninggal dunia, maka haruslah waris qada puasa si mati. Jika tidak qada, wajib membayar fidyah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kaedah pembayaran fidyah. Mengikut mazhab Syafi'i, pembayar fidyah perlulah mengeluarkan makanan asasi kepada golongan fakir atau miskin dengan kadar 1 mud atau 1 cupak, iaitu bersamaan 700 gram bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jika sekiranya puasa yang ditinggalkan itu mengambil masa bertahun-tahun lamanya, maka nilai fidyah juga turut berganda mengikut bilangan tahun berkenaan. Kiraan fidyah. Untuk memahami kaedah kiraan fidyah, sebagai contoh, Fatimah meninggalkan puasa selama 7 hari kerana haid pada bulan Ramadan, iaitu pada tahun 2017. Fatimah belum menggantikan puasanya sehingga memasuki Ramadan berikutnya, iaitu pada tahun 2018. Formula kiraan, bilangan hari tidak berpuasa dikali dengan kadar fidyah, iaitu 7 hari tadi, dikali dengan 1 cupak 700 gram, bersamaan dengan 7 cupak beras bersamaan 4,9 kg beras, atau dengan nilai 7 hari dikali dengan RM1.75, iaitu jumlahnya adalah RM12.25. Seterusnya, Fatimah belum menggantikan puasa sehingga memasuki beberapa Ramadan tahun-tahun berikutnya. Beliau tidak berpuasa pada Ramadan pada tahun 2017 dan puasa ini masih belum diganti sehingga tahun 2020. Bagaimana kiraannya? Bilangan hari yang tidak berpuasa dikali dengan kadar fidyah dan dikali dengan bilangan tahun yang ditinggalkan. Contohnya, 7 hari tadi dikali dengan secupak beras dan dikali dengan 3 tahun, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar ialah 27 cupak beras. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bagaimana dengan agihan atau bayaran fidyah? Sekiranya terdapat halangan untuk mengagihkan makanan ataupun beras kepada fakir dan miskin, seperti kesukaran untuk menemui mereka, maka bolehlah dengan menyerahkannya atau membayar fidyah di kaunter tabung Baitul Mal Sarawak ataupun pusat pembayaran zakat yang berhampiran. Dan penonton yang dirahmati Allah, seterusnya zakat. Pengertian zakat menurut istilah syarak ialah kadar tertentu yang diambil daripada sebahagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat yang ditentukan. Mengeluarkan zakat dapat menjadikan harta bertambah subur dan berkat serta membersihkan harta daripada sebarang perkara yang syubhah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Zakat terbahagi kepada 2. Yang pertama, zakat harta, yaitu zakat binatang ternakan, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, dan zakat pendapatan. Yang kedua, zakat fitrah. Merujuk kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, zakat fitrah ialah kadar yang tertentu daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf bagi dirinya dan orang di bawah tanggungannya, yang
setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarga atau tanggungannya ialah yang pertama, individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pada pagi hari raya. Yang kedua, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Yang ketiga, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Dan yang keempat, seseorang yang meninggal dunia selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ialah 1 gantang Baghdad bersamaan dengan 2,7 kg beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri. Sebagai contoh, di negeri Sarawak, kadar zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak bagi tahun 2022 ialah RM7 sahaja untuk seorang. Oleh itu, bayarlah zakat fitrah anda kepada amil-amil yang dilantik di kaunter tabung Baitul Mal Sarawak atau secara dalam talian. Seterusnya, waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah terbahagi kepada 5. Yang pertama, waktu wajib apabila terbenam matahari akhir Ramadan sehingga terbit matahari 1 Syawal. Yang kedua, waktu afdal, iaitu sebelum sembahyang hari raya. Yang ketiga, waktu sunat, itu sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat, waktu makruh, itu selepas sembahyang hari raya sehingga terbenam matahari 1 Syawal. Dan yang kelima, waktu haram selepas terbenam matahari 1 Syawal. Dan penonton yang dirahmati Allah, sebagai penutup, semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada penonton semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di sepanjang bulan Ramadan dan menjadikan kita insan yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.